Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. 73 kes, 95 kes, 277. Setiap hari bilangan angka kes positif semakin meningkat sehingga timbulnya kluster baru dari berbagai tempat. Perkara ini amat membimbangkan. Oleh itu, bagi mengatasi isu ini, kerajaan Malaysia kemudian mengambilkan tindakan dengan melaksanakan berbagai sekatan seperti larangan keluar masuk orang awam, pendidikan diubah secara dalam talian dan premis kerajaan dan swasta ditutup kecuali untuk perkhidmatan penting sahaja. Prosedur Operasi Standard SOP telah membawa norma baharu terhadap kehidupan rakyat Malaysia. Misalnya, pemakaian pelitup muka, memakai sanitizer dan mengamalkan penjarakan fizikal 1 meter. Persoalannya di sini, bagaimanakah kesedaran rakyat Malaysia dalam membudayakan norma baharu ini sepanjang pandemik COVID-19? Apakah cabaran dalam meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang budaya baru semasa pandemik COVID-19? Proses yang agak biasa berlaku di ICU lah. Sebab ICU ni merupakan tempat di mana pesakit yang paling kritikal akan dirawat di mana-mana hospital. So kematian tu bukan benda baru. Memang kita terpaksa mengalami proses itu. Hanya yang mencabar ialah satu pesakit COVID yang teruk. Biasanya yang paling mencabar ialah kita tidak dapat berhubungan secara langsung dengan waris ataupun keluarga yang tersayang. So keadaan ini menimbulkan satu keadaan baru untuk kita. Biasanya kalau untuk pasien yang bukan COVID, kalau ada pesakit yang sangat teruk, very ill, yang kita tahu yang mungkin pasien akan meninggal, kita biasanya akan panggil family, kita akan benarkan family berada bersamping dengan family, bersamping dengan pesakit untuk saat-saat akhir. Tapi dengan pesakit COVID ni, oleh kerana kebolehan jangkitannya dan keperluan kita untuk mengawal jangkitan dan juga untuk social distancing, kita tidak boleh membenarkan waris untuk berada di ICU. Walaupun kita tahu pasien tu sangat tenat dan mungkin akan meninggal bila-bila masa. So telah menjadi satu prosedur dekat ICU di Hospital Kuala Lumpur. Setiap pesakit COVID yang masuk ke ICU, kita akan update family member setiap hari untuk memastikan ahli keluarga tahu keadaan pesakit. At least sehari kita akan telefon sendiri. Alright? So kita akan bagi tahu keadaan pesakit dan seterusnya at least mengurangkan kerisauan, anxiety dan seterusnya. Alhamdulillah kita pun telah mendapat idea untuk melakukan video call untuk waris pesakit dan juga untuk pesakit yang boleh berkomunikasi supaya mereka dapat sekurang-kurangnya berhubungan dengan ahli keluarga ketika berada di ICU. Usia adalah antara satu cara kita mengkategorikan sama dia berisiko tinggi atau tidak. Di HKL, purata pesakit yang masuk ke ICU yang tinggi adalah berusia antara 50 hingga 70 tahun. Yang paling tua adalah 82 tahun. Yang paling seronoknya yang 82 tahun tu dah discharge daripada hospital, sudah kembali sembuh, dah balik ke rumah. So usia sendiri tidak menentukan sama ada dia akan sembuh
secara sempurna dan balik rumah. Macam saya kata tadi, ada faktor-faktor lain seperti komorbiditi, tekanan darah tinggi, diabetes, sakit jantung and things like that. Apakah langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia mengenai budaya semasa Jadi sesiapa yang engkau perintah masuk ke kawasan sini ataupun keluar tanpa kebenaran pihak polis, maka satu kesalahan telah dilakukan dan boleh didakwa di bawah Akta 342. Selain daripada itu, sesiapa yang ingin keluar untuk berurusan di luar yang ada pengecualian tertentu, seperti untuk urusan kecemasan atau kematian dan juga rawatan kesihatan, tapi dengan syarat mesti mendapat kebenaran daripada pihak polis. Dan satu lagi kelonggaran diberi adalah untuk memberi makanan dan keperluan asas. Akhir kata, semua amalan ini akan menjadi norma baru kepada kehidupan masyarakat di Malaysia. Aktiviti yang dikategorikan sebagai norma baru ini mungkin menjadi perkara baru kepada masyarakat masa kini, namun bakal menjadi amalan biasa bagi masyarakat masa depan.